Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijaba an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Faqala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sambung kembali kitab kita insya-Allah Mata'ul Badrain, yang mana untuk surau Sara, surah Abdul Rahman bin Auf persen sebelah ni. InsyaAllah kita sampai kepada, kalau kitab saya ni muka surat 41. Ya, mungkin hak yang tuan-tuan muka surat 42. Hak yang ketiga tu. Dan yang ketiga, syarat khuduah, ikut ataupun syarat mengikut makmum akan tu imam tu. Kata dia, dan yang ketiganya bahawa mengetahui oleh makmum. Nah, mengetahui makmum, yakni mengetahui oleh makmum. Makmum tu jadi fa'il pada kata mengetahui. Mengetahui apa? Akan intiqalat. Apa intiqalat? Takbir berpindah, takbir berpindah. Mana berpindah daripada satu rukun fi'li kepada satu rukun fi'li yang lain. Maka kita daripada rukuk kepada sujud tu Allahu Akbar, ataupun daripada nak bagi qiyam tu nak turun pada rukuk Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, tak panggil takbir intiqalat tu. Lepas tu daripada rukuk tu nak berpindah rukun tu, itu dia panggil takbir intiqalat. Takbir intiqalat. Jadi takbir intiqalat ni, kalau di segi imam, di sisi tu imam, dia wajib kena niat. Ulama kata kena niat. Kena niat apa? Ulama kata kena niat zikir. Kena niat zikir. Niat zikir. Kalau tak niat zikir, maka tu imam ni eloknya niat dua lah. Satu niat zikir, yang kedua niat i'lam. I'lam ni mana niat bagi tahu. Nak bagi tahu kat makmum. Hang pasal apa hang pederah? Pasal nak bagi tahu makmum kata nak pindah rukun. Jangan dia turun, ulama kata tanpa dia niat apa-apa. Maksud dia takbir tanpa dia niat apa-apa. Maksud dia niat apa-apa ni, dia tak niat zikir. Tak niat zikir. Tu mana dalam kitabnya, istilah kitab dia panggil niat itlaq. Niat itlaq. Apa dia itlaq. Itlaq ni mana dia tak niat apa-apa. Zikir pun tak, bagi tahu pada makmum pun tak. Ataupun dia niat satu ya. Niat satu niat mana? Dia niat beritahu pada makmum saja. Zikir dia tak niat. Maka ulama kata itu batal sembahyang dia. Qad darra salatuhu. Dalam kitab kita dia kata mudarat sembahyang dia, mana batal sembahyang tu imam tu. Adapun makmum tak batal. Nah, jadi ala kulli halnya, pasal apa? Hak ni berkhilaf ulama lah. Maka kita nak niat ni mana? Kata kalau berkhilaf antara Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Ibnu Hajar kata memada kita niat sekali. Di awal tu kita niat, kata yang intiqalat kita semuanya kita niat zikir. Pakai dah. Kalau ikut Syekh Ramli dia kata kena niat tiap-tiap kali. Syekh Ramli kata niat sekali saja. Niat sekali. Tapi Ibnu Hajar kata niat sekali saja di awal, dan Syekh Ramli kata dak, niat tiap-tiap kali kita intiqalat maka kita kena niat zikir. Sekurang-kurangnya kita niat zikir. Kalau bolehnya kita niat zikir serta kita niat bagi tahu. Situ. Tu intiqalat. Ini bagi tu imam. Adapun bagi makmum tak apa tu. Cuma makmum ni kena tahu. Dia kata bahawa mengetahui oleh makmum akan intiqalat, mana akan takbir berpindah imamnya. Lagu mana dia tahu tu? Tu bayan bagi kata tahu tu dengan dilihat dia akan tu imam. Mana dia lihat perbuatan tu imam. Atau dilihat akan setengah saf yang di belakang tu imam. Kerana dia duduk saf yang belakang daripada tu imam, saf yang 10 sebelah duduk belakang tu, yang masjid luas. Tu imam duduk depan, tak nampak tu imam. Tapi dia duduk semayang, dia duduk di belakang saf 10 sebelah berbelah-belah tu saf. Maka dia nampak makmum melihat setengah saf yang di belakang tu imam. Tu mana gitu. Atau mendengar suara tu imam. Ataupun dia dengar suara tu imam. Allahu Akbar. Atau suara mubaligh. Suara mubaligh.
Suara mubalik. Mana suara orang yang menyampaikan suara imam. Mubalik ni mana orang yang menyampaikan suara tu imam. Macam di Mekah tu ada lah. Tok imam sebut Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Mana dia menyampaikan suara imam mubalik. Maka hukum bagi mubalik dengan tok imam ni sama. Maka sebab tu dia tunjuk. Kalau dalam kitab-kitab Jawi banyak, dalam kitab Buriyah ada, dalam kitab apa ni, apa? Ada. Maka wajib bermula mubalik seperti wajib atas mubalik dia niat dua. Satu niat zikir, yang kedua niat bagi tahu. Bermula imam seumpama mubalik. Seumpama pada apa? Seumpama pada kata wajib niat. Gitu. Wajib niat zikir dan i'lam. Baik, mubalik. Atau umpamanya, apa dia umpamanya ni? Daripada perkara yang dapat ketahui berpindah tok imam tu. Pasal apa dia kata kita wajib mengetahui tu? Kena kerti, kena tahu. Wajib tahu tu dengan nampak ke, dengan dengar ke, dengan lihat, tak kira lah. Pasal apa kena tahu? Supaya tu ilat bagi kata kena tahu. Pasal apa dia suruh kita tahu? Supaya dapat mengikut akan dia, akan apa? Akan imam tu. Akan tu imam tadi. Tu. Nak kata syarat ketiga ni, makmum mesti mengetahui intiqalat imam. Maknanya dia berpindah imam, maka mengetahui itu wa imam dengan dia tengok, ataupun wa imam dengan dia dengar, ataupun dengan dia tak tengok tu imam, tapi dia tengok setengah saf yang di belakang-belakang tu imam. Dia tahu mana kata tu imam rokok, dia tengok saf di depan dia rokok, maka dia rokok lah. Maka mereka ni seolah-olah imam bagi dia. Maka jangan kita dulu daripada orang depan. Kalau kita tak dengar suara tu imam. Gitu. Wallahu a'lam. Itu nombor 3 selesai. Ni kita pelaju-pelaju lah. Benda-benda mudah ni kita pelaju. Kita dah faham yang banyak kan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan yang keempatnya bahawa berhimpun imam dengan makmum pada suatu tempat. Pada satu tempat ni, satu tempat ni apa dia? Dia makmum, dia umum lah tu. Mana dia sama ada tempat tu di dalam masjid ataupun lain daripada masjid. Dia berhimpun makmum dengan tok imam dalam satu tempat. Kalau sembahyang dalam masjid lah. Kalau sembahyang di luar lah, bukan masjid lah. Maka bagi berhimpun kedua-dua itu, dua-dua itu, makmum dengan imam tu, 4 kelakuan. Empat cara, 4 jenis. 4 kelakuan. Baik. Maka jika tu fasilah dia panggil. Maka jika keduanya, yakni imam dan makmum tu di dalam masjid, sahlah diikut dan royah dia. Dan jikalau jauh, royah bagi kata sah, antara keduanya, mana imam dan makmum sekali pun. Yang kata jauh-jauh ni jauh terang mana? Walaupun lebih daripada 300 hasta. Walaupun lebih daripada 300 hasta antara imam dengan makmum. Tu imam duduk depan tu, tak ada orang dah selepas belakang tu imam ni, tak ada. Sampai lebih pada 300 hasta. 303 hasta. Baru dia duduk sini. Kalau dalam masjid, walaupun lebih daripada 300 hasta, maka ulama kata sah. Tu royah bagi kata sah tu jikalau jauh antara keduanya, imam dan makmum tu sekalipun. Apa makna sekalipun? Yakni sah ikut juga. Pasal apa? Pasal dalam masjid. Pasal apa masjid boleh? Surau tak boleh? Pasal apa masjid boleh? Rumah kita tak boleh? Pasal apa masjid boleh? Dewan-dewan pun tak boleh. Kerana masjid ni kata ulama memang disediakan khas untuk tempat sembahyang. Adapun benda-benda lain bukan tujuan. Itu sebab boleh. Walaupun lebih daripada 300 hektar. Makna jauh-jauh tu lebih daripada 300 hektar. Takriban lah, berlebih kurang. Lebih banyak mana? Kurang tak apa. Dari 300 hektar, lebih 3 hektar. Ulama-ulama 300 hektar. Boleh kira. Adapun 304 hektar, tak sah lah kalau lain pada masjid. Adapun dalam masjid, walaupun jauh sampai 5-6 ribu hektar pun, ulama kata sah mengikut
makmum akan imam. Itu nak dapat pada jemaah ke tak? Tu kira masalah lain. Jadi kita masalah ni sah ke ikut. Sah ke ikut. Sah belah ikut, maka hukum dia sah. Tapi belah dapat pahala jemaah ke tak? Maka ulama kata tak dapat pahala jemaah. Kerana apa? Kerana jauh kita daripada tu imam, lebih daripada 3 hasta tanpa ada apa-apa sebab, maka menafikan fadilat jamaah, cuma hukum sah ikut semata-mata. Gitu. Wallahu a'lam. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala. Dan jikalau menyelangi, tu royah dah lagi, royah bagi kata sah. Sah ikut tu, dan jikalau menyelangi oleh berapa bina. Mana bina tu, mana berapa binaan-binaan yang dalam masjid tu lah. Lagu mana bina? Seperti tu misal kata berapa bina. Beberapa bina tu, lagu mana? Telaga. Ya ada telaga lah dalam masjid Zaman dulu pakai telaga ambil wuduk. Dia buat telaga. Berselang kita dengan Tok Imam duduk sana, ada telaga di tengah, kita di belakang tu. Tak apa ulama kata. Dan telaga dan sutuh. Sutuh ni tingkat atas kali. Masjid ni kadang-kadang dia, masjid kot kita jangan ada sutuh. Macam sutuh ni macam Masjidil Haram tu. Hak tingkat 3 yang tak ada buang-bumbung lah tu. Hak duduk di atas tu. Itu dia panggil sutuh. Pun sah. Diselang oleh beberapa bina juga dia panggil sutuh. Dan menara duk bang. Menara. Ada menara pula dalam tu. Selang dengan menara pula dalam masjid. Semua benda tu duduk dalam masjid. Dan umpamanya banyak lagi lah. Kalau macam masjid masjid negara tu dia ada kolam lagi dalam masjid tu, tengah-tengah dia tu dah. Ada kolam ni. Pasal apa? Supaya dapat mengikut akal dia. Tahu dah silap macam tu. Sekalipun, dan umpamanya sekalipun. Apa mana sekalipun? Sah juga ikut ke mana sekalipun. Tafsir lagi sekalipun. Dan jika ada pintu sekaliannya di dalam masjid, sekalian beberapa bina lah, di dalam masjid ada pintu. Syarat dia ada pintu. Ada ni, kita duduk atas sutuh. Ada pintu nak ke Tok Imam. Fardu takdir kata kalau kita nak pergi ke Tok Imam tu, ada pintu ke tak? Ada pintu dalam masjid. Sekira-kira, taswir bagi kata pintu tu, sekira-kira dapat lalu kepada imam. Mana lalu ni, mana pi pada Tok Imam. Bukanlah makna kita semayang, kita nak pi kata imam, dah nak buat apa. Tok Imam pergi duduk tempat dia lah. Kita bukan nak pi kata imam. Tapi fardu takdir, kalau kita nak pi ke Tok Imam, boleh pi. Pasal apa? Pasal ada pintu. Jangan benda yang dikepung. Kapak kepung, tak ada pintu. Fardu takdir kita, kalau kita nak pi Tok Imam, tak boleh pi. Walaupun kita nampak Tok Imam, tapi tak boleh pi. Boleh faham tak? Gitu. Macam dia buah cermin. Tak ada pintu di cermin tu. Nampak Tok Imam. Tapi nak pi Tok Imam tak boleh. Pun hukum dia tak sah. Gitu. Tapi syarat ada pintu, sekira-kira dapat lalu kepada imam. Macam gitu. Jika dengan berpaling, tu royah bagi kata dapat lalu kepada Tok Imam tu, kesudahan dia ni kalau kita lalu ni kita berpaling. Dengan berpaling daripada kiblat. Maksudnya pintu di belakang lah. Pintu di belakang. Bila pintu belakang, kita dah menghadap Tok Imam macam tu. Pintu di belakang. Kita buat pintu di belakang. Belakang saya tu. Ada pintu tu. Pintu di belakang tu. Tok Imam di depan. Jadi kita nak pergi Tok Imam, ikut depan tak boleh kerana tak ada pintu. Kena pusing belakang. Bila pusing belakang ni, maksudnya kita membelakangkan kiblat. Faham ke tak ni? Kita membelakangkan kiblat. Tu. Tu dia sebut dulu. Dan jikalau tak boleh deh. Jika dengan berpaling daripada kiblat. Jika apa tu? Jika kita nak lalu pada Tok Imam tu. Maksudnya kita nak pi pada Tok Imam tu dengan berpaling, dengan membelakangkan kiblat. Dan membelakang akan dia, akan imam. Sekalipun sah juga. Ni sah juga.
Kerana bahawasanya sekalian dia dibina bagi tempat sembahyang. Kenapa? Ulama kata sah. Kerana semua benda-benda tadi, menara ke, sutuh ke, semua ini dibina bagi tempat sembahyang. Sebab tu dia hukum dia sah. Ni kalau masjid lah. Kalau masjid. Kalau surau, tak boleh tuan. Surau tak boleh. Jangan kita nak pergi Tok Imam, membelakang Tok Imam, itu tak sah. Gitu. Apa makna sekalipun? Tiada memberi mudarat. Ya. Tiada memberi mudarat ni, maksud dia takdir, tafsir bagi sekalipun lah. Apa makna sekalipun? Tak ada memberi mudarat. Ya. Ya beberapa bina tadi. Tapi syarat ada pintu. Beberapa binaan itu akan sah mengikut. Itu mana dia? Tidak memudarat ia beberapa binaan itu akan sah mengikut. Makmum akan Tok Imam. Tak boleh belakang. Itu mana dia gitu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika dikunci sekalian pintu, tu royah dia lagi. Royah bagi kata tiada mudarat. Ini royah bagi kata tiada mudarat. Kesudah-sudahan tiada mudarat. Apa mana tiada mudarat? Mana tak mudarat akan sah ikut, mana masih sah lagi ikut. Dan jika dikunci sekalian pintunya dengan kunci besi sekalipun. Kunci besi sekalipun. Pintu tu kunci. Masih lagi sah. Sekalipun mana dia sah lagi mengikut. Selama tiada dipaku akan pintu tu. Maksudnya dia paku terus. Macam pintu belakang tu, paku. Buh kayu, paku, palang tu. Bila dia paku pintu tu nak abang kata paku ni nak menunjukkan kata pintu tu kita dah tak pakai. Kita dah tak mau pakai. Lepas tu kita paku pintu. Kalau kita pintu ni, kalau selagi mana kita nak pakai, kita tak akan paku, maka kita akan kunci dia saja. Maka hak kunci tu tak memberi mudarat walaupun kunci pintu besi. Kunci tu kunci besi. Ulama kata apa? Mereka kata kunci duduk kat Tok Bilal tak main. Dak, walaupun Tok Bilal tak main, sah ikut. Dah kunci pun Tok Bilal bagi hilang lah. Hilang pun sah lagi ikut. Fardu takdir. Kalau ada kunci boleh buka. Tu makna dia. Kalau ada kunci boleh buka. Maka sah lagi ikut. Tapi kalau paku, tu nak abang kata kita dah tak iktiraf pintu tu sebagai pintu pada ketika tu. Walaupun pintu tu kita katuk, kita paku tu, maksudnya kita tak iktiraf kata pintu lah. Maka pada ketika tu hukum dia tidak sah. Boleh nampak lah. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Maka jika diselang oleh binatang, bukan binatang tu, dan jika diselang oleh yakni binaan yang tiada dapat dilalu kepada imam. Dia berselang, tapi selang tadi tu oleh binaan yang tiada boleh lalu pi kata imam. Misal, atau pagak besi. Dia buh pagak besi macam orang tu buh apa? Besi naku tu kan. Buh pagak. Ni macam kita ni. Dia buat apa? Dia buat grey. Tingkap tu pintu ada grey. Dia buat grey. Tapi nampak tu imam, tapi nak pi tak boleh. Sak tu lubang. Nak pi ke mana? Atau dipaku segala pintu yang tersebut itu. Ataupun dia paku. Mana dia paku ni, mana dia dah tak iktiraf pintu tu. Pada ketika tu dia jawab pada jika nescaya tiada sah mengikutnya. Tu jawab lah. Jawab pada jika. Walaupun di dalam masjid. Walaupun benar di dalam masjid. Benar duduk dalam masjid. Tapi bila dia tak boleh lalu. Tak boleh lalu langsung. Pun hukum dia tak sah. Itu berkhilaf ulama situ. Lebih selesai. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika ada keduanya, imam dan makmum. Ni masalah mana? Masalah imam dan makmum tu pada lain daripada masjid. Seperti adalah kedua-dua tu pada padang. Atau pada binaan, yakni rumah yang luas, ataupun pada surau, maka disyaratkan hampir masafah, maknanya hampir jarak antara keduanya daripada 300 hektar. Maksud dia jangan lebih daripada, tiada lebih masafah antara kedua makmum dengan tok imam tu
daripada 300 hasta. Dan macam tu juga antara tu imam dengan saf pertama dengan saf yang kedua tu pun jangan berselang antara saf pertama dengan saf yang kedua. Begitu juga dengan saf-saf yang seterusnya, lebih daripada 300 hasta antara tiap-tiap dua saf atau dua orang makmum yang berdiri di belakang tu imam, ataupun di kiri dan di kanan daripada 300 hasta. Dengan kata hasta manusia lah, ulama kata tak apalah kalau lebih 3 hasta, kerana dia masuk dalam takriban tu. Kita ambil buah takriban tu, 3 berlebih kurang. Jangan lebih daripada 3 hasta. 300 3 hasta boleh kira, 304 hasta lebih daripada 3 hasta lah, maka itu tak sah. Gitu. Masalah. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala, ni jika masalah dia ni. Dan jika ada keduanya, mana imam dan makmum tu pada lain daripada masjid. Lain daripada masjid macam kita abang tadilah. Misal kata lain pada masjid tu seperti padang. Padang. Apa mana padang? Padang di sini mana kawasan yang luas. Itu mana padang. Atau di dalam bina. Dalam bina ni, di dalam binaan. Binaan sama ada rumah yang luas, lebih pada, maksudnya lebih pada 300 hektar lah. Lebih jarang orang buat rumah lebih pada 300 hektar. Boleh habis ingat 60 kaki, 70, bukan 60, 70 tu besar nak ambil lah. Tambah kata 300 hektar. Tapi kita padu takdir ada rumah yang lebih pada 300 hektar binaan, ataupun dalam surau yang lebih daripada 300 hektar. Maka syaratnya, yakni syarat sah mengikut. Maka syaratnya, yakni syarat sah mengikut makmum akan tu imam tu. Tu khabar dia. Maka tu orang mengaji istinah. Maka tu istinah. Mana khabar dia? Tu. Maka bermula syaratnya ialah bahawa jangan. Tu. Maka tu jadi bahawa tu jadi di khabar dia. Ialah bahawa jangan ada jauh antara keduanya. Kedua mana? Imam dan makmum. Habis tak tu? Jangan ada jauh antara keduanya. Kedua mana? Imam dan makmum. Jauh mana ni? Lagu kita abad tadi. Jangan lebih pada 300 hektar. Itu selesai. Itu syarat pertama, jangan jauh. Lebih pada 300 hektar. Demikian lagi. Ni dia tak jawab lagi ni. Dia tak jawab. Demikian lagi. Demikian pada mana? Demikian antara keduanya. Antara tiap-tiap dua saf. Demikian lagi, ni demikian macam mana? Antara imam dan makmum. Kalau tu imam tadi jangan jauh lebih daripada 300 hektar. Macam tu juga demikian lagi. Ini serupa tu imam dengan makmum tu. Yakni jangan lebih daripada 300 hektar antara tiap-tiap dua saf. Itu. Saf pertama, lepas tu kosong. Nak pergi pada saf yang kedua, lebih pada 300 hektar. Tu pun tak sah dah hak orang yang lebih daripada 300 hektar. Tapi kalau berhubung hak tu sampai ribu-ribu hektar pun tak apa. Jangan tak faham. Jangan buat celaru situ. Ni masalah bersenggang antara saf pertama dengan saf yang kedua. Ini kosong. Di sini tak ada orang yang sembahyang, yang tak menghubungkan kita di antara saf yang pertama dengan yang kedua tu kosong. Maka kita buat saf yang kedua tu lebih daripada 300 hektar. 300 hektar. Atau dua orang. Ni masalah mana? Masalah ni atas mana? Atas pada dua saf. Maksud dia, demikian lagi antara tiap-tiap dua orang. Takdir kau tu lah. Antara tiap-tiap dua saf, ni antara tiap dua orang. Masalah, orang sembahyang, dua orang yang makmum dengan imam. Yakni dengan bahawa di belakang imam tu laki-laki dan khunsah. Dan perempuan. Maka bahawasanya jadilah seorang satu saf. Di belakang tu imam tu, lagu mana nak buat? Dua orang. Bukan boleh buat dua sekali. Tak. Yang ada laki-laki dan khunsah. Laki-laki dengan khunsah tak boleh duduk satu saf macam tu. Dia kena duduk di belakang macam tu. Sini belakang, ni depan, ni ke belakang. Laki-laki, ni tu imam. Tu imam di depan,
Lepas tu soh laki-laki. Lepas tu soh unsa. Dan perempuan. Nampak? Jadi hak depa ni lebih pada 300 hasta. Menjadi 300 hasta. Boleh faham tak? Gitu. Dengan bawah lagu tu lah, di belakang tu imam tu laki-laki dan khunsa dan perempuan. Lepas pada laki-laki khunsa, lepas pada khunsa baru perempuan. Maka dia atok turut gitu. Tu imam duduk gitu dengan makmum seorang, dia akan duduk macam tu, duduk sengang sikit gitu. Di belakang dia tu khunsa, khunsa jauh. Belakang dia perempuan, belakang khunsa. Maka hak depa ni pi jauh. Lebih pada 300 has, lebih pada 300 has. Ni masalah semayang makmum dia gitu. Tu antara dua orang dia panggil. Dua orang daripada yang mengikut dengan imam. Di belakang imam. Atau pada pihaknya. Pihak tu imam. Pihak imam. Pihak ni mana? Kiri kanan. Tu imam duduk sini, makmum duduk tepi kiri dia. Boleh tak? Boleh, sah ikut. Kita makmum duduk ni, duduk sengang, duduk ke tepi. Dia tak duduk belakang. Dia tak main duduk gitu. Dia duduk ke tepi. Sah dia ikut? Sah. Selagi mana dia tak pergi ke depan pada tu imam itu. Dia tak pergi depan. Kalau dia duduk belakang tapi dia duduk ke tepi. Sah. Jangan lebih daripada imam ke makmum ni, jangan lebih pada 300 hasta. Ke kiri atau ke kanan. Tu mana pihak. Itu pihak. Pihak kiri ataupun pihak kanan. Jihad lah tu. Lebih daripada 300 hasta takriban. Pada pihak imam. Berhenti dekat tu. Lebih daripada 300. Lebih tu jadi pakai bagi kata jauh. Orang mengaji. Jangan ada jauh oleh lebih daripada 300 hasta takriban. Pikot tu ibarat dia. Lebih daripada 300 hasta takriban. 300 hasta takriban ni mana dia 300 tu adalah cukup dah 300 hasta. Takriban ni berapa hasta? Lagu kita abad tadi 3 hasta. Lebih pada 1, 2, 3 hasta lagi. Mana 303 hasta. Jadi takriban ni qaul mu'tamad. Maka tidak mudarat lebih yang ketiadaan keji. Misalnya ulama tak keji lagi mana? 3 hasta tak keji lagi. Kalau 2 hasta tak apa lagi. Jangan lebih pada 300 3 hasta. Masuk 300 4 hasta tak pakai lah. Gitu. Itu kira keji lah. Jangan. Habis. Selesai tak? Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jangan ada antara keduanya dinding. Tu syarat lagi. Syarat yang kedua. Jangan ada antara keduanya. Dua mana? Imam dan makmum tu. Dinding. Yang ni dinding yang tiada pintu. Yang terbuka. Hak ni kena kait. Tiada ada dinding. Dinding hak mana yang tak boleh ni? Dinding yang tiada pintu. Pintu tadi pula. Yang terbuka. Kena buh lagu tu. Mana sifat pada pintu. Kalau masjid ada pintu tertutup walaupun terkunci, sah ikut tu imam. Tapi kalau surau padang, lain pada masjid lah cerita dia. Lain pada masjid, kalau ada pintu saja, tapi pintu tu tertutup pun tak sah. Syarat pada surau ni, dia kena ada pintu dan pintu dia tadi mesti terbuka. Tu sifat. Maksud dia, dinding yang tiada pintu, tu yang tak boleh. Jangan ada dinding. Dinding hak mana? Hak yang tiada pintu. Adapun kalau dinding yang ada pintu, boleh. Tapi boleh dengan syarat lagi. Syarat pintu yang terbuka. Tu sifat bagi ada pintu yang ada tadi tu. Dia mesti terbuka. Tapi kalau ada dinding, ada pintu. Tapi pintu tertutup pun tak sah. Gitu. Kerana dia bukan masjid. Dinding yang tiada pintu tu yang tak boleh. Pula yang tiada terbuka. Jadi dinding ni lagu mana? Sama ada ulama takmim lagi. Dinding tu jangan ada dinding ni. Sama ada dinding tu kerah macam simen ataupun kayu. Yang kedua, atau simen tu lembut. Adimen tu lembut. Ataupun dinding tu lembut. Jangan umum pada kata dinding, sama ada dia kerah ke dia lembut, maka tak sah. Kalau tak ada pintu. Makna dia dinding hak lembut ke mana? Tirai. Macam kita kata tirai. Atau dinding yang
yang keras. Tak kira. Tirai, tutup. Sil bulan tu, sil bulan ni. Tutup terus tirai. Tapi walaupun dia nampak, maksud tirai jarang-jarang tu, dia jadi jarang. Dia nampaklah imam tu. Tapi tak ada pintu yang terbuka. Pintu, maka itu juga tidak sah. Kena jaga ni. Itu kena jaga. Itu jaga. Jangan ada antara keduanya dinding. Ada pun pintu yang terbuka. Ni. Titik nah. Kalau ada pintu-pintu terbuka, jika ada seorang berdiri berbetulannya, yakni berbetulan pintu tu. Pintu tu terbuka, tapi ada seorang berdiri betul pintu tu. Maka sahlah mengikut orang yang berdiri berbetulannya itu. Maknanya bukan ada niat ikut dia. Maksudnya perbuatan kita ikut dia, tapi niat ikut Tok Imam yang di depan. Tok Imam saja aku sembahyang, fardu apa-apa, Isya ke maghrib lah, mengikut imam-imam depan. Tapi ada makmum seorang di betul pintu tu, maka kita berpandukan perbuatan Tok Imam dengan sebab dia lah. Maka dia tu dia panggil wasitah yang menghubung kita dengan Tok Imam. Kita tahu mana Tok Imam rokok. Kita tengok dia rokok, maka tu menunjuk dia rokok, maka tu Tok Imam rokok lah. Takkan dia nak rokok dulu pada Tok Imam. Gitu. Maka seolah-olah dia tu imam bagi kita. Jangan kita dahulu perbuatan daripada dia. Daripada orang yang jadi wasitah kita ni. Gitu. Maka sah mengikut orang yang berdiri berbetulan pintu itu. Habis. Demikian lagi qala musannaf rahimahullahu ta'ala. Demikian lagi, yakni demikian orang yang berdiri berbetulan pintu tu. Pada pihak sah ikut dia tu, orang yang di belakangnya. Di belakang orang yang berdiri berbetulan pintu. Dia berdiri betul dengan pintu. Ni pintu, dia berdiri betul pintu. Kita tak nampak dia tu kerana dia duduk belik sana dinding sikit, belik pintu sikit gitu. Kita tengok orang yang betul dengan di belakang dia ni. Belakang dia ni dinding, dia duduk gitu. Ni di belakang dia ni. Kita tak pandu. Dia ni berpandu orang yang di depan dia, di betul pintu ni. Kita berpandu orang yang di belakang, orang yang berdiri betul pintu tu. Pun sah juga macam tu. Boleh juga. Itu orang yang berdiri di belakang. Di belakangnya. Atau pada sisinya. Sisi mana? Di sisi orang yang berbetulan dengan pintu tu. Di sebelah sisi ni, sebelah kiri ataupun kanan. Rusuk kiri atau rusuk kanan, kata orang Kedah. Dan tiada mengapa. Wawul hal tak apa. Jadi wawul hal. Padahal tiada mengapa, yakni tiada mengapa. Apa mana tiada mengapa? Sah ikut lah. Tak mengapa. Apa tak mengapa kita tak apa. Okey lah. Apa mana okey? Sah ikut. Tu maknanya. Dan tiada mengapa, yakni sah mengikut jika diselangi oleh jalan raya. Jalan raya tak apa. Diselangi. Dah orang ramai. Orang ramai. Mereka duduk sebab ni, kita tak boleh sembahyang. Dah habis penuh orang tu. Kita kena sembahyang. Lepas tu jalan. Nak sembahyang atas jalan, kereta belah mampu. Kereta langgar. Kita kena sembahyang di belakang jalan. Selepas pada jalan tu. Maka diselangi oleh jalan raya. Tu tak mengapa ulama kata. Tak ada masalah. Dan jika banyak yang lalunya sekalipun, walaupun orang duk lalu kot jalan tu, tak berhenti, kereta selalu, pimah motor, kereta, lori, trailer, bas pun duk lalu kot tu penuh sekalipun, maka ulama kata tak mengapa. Apa mana tak mengapa? Sah ikut juga gitu. Demikian lagi jika diselangi oleh sungai. Demikian pada apa ni? Kena tulis sikit. Demikian lagi, demikian pada pihak sah mengikut makmum akan Tok Imam tu jika diselangi oleh sungai. Sungai. Dan kan nak mayang layak. Sorry, makan layak, tenggelam. Jadi kita mayang balik di belakang sungai. Makmum sampai kat tebing sungai tu, lepas tu ada sungai, kita semayang di seberang sungai ni. Sah ikut. Jika berhajat kepada berenang sekalipun. Ini kali kalau nak pergi ke Tok Imam tu, kena berenang. Berenang. Yakni untuk sampai kepada Tok Imam tu. Maksudnya kalau kita nak, misal kalau kita nak pergi pada Tok Imam, kena berenang lah, ada sungai lah. Kena berenang. Untuk sampai pada Tok Imam. Walaupun dia tak pandai berenang. Sekira-kira kalau dia pandai, nescaya dia boleh sampai daripada Tok Imam. Boleh dia tak kalau pandai berenang. Padahal dia tak erti berenang pun. Walaupun dia tak erti berenang, sah juga. Lepas tu takdir kata, kerana di mana dia benda tu boleh lalu pi. Dia tak menghalang kepada kita sampai pada Tok Imam. Cuma halang tu sebab kejahilan kita kerana kita tak pandai berenang.
Fardu takdir, kalaulah kita pandai berenang, kita akan sampai pada Tok Imam. Betul tak? Betul. Sebab itu hukum dia sah mengikut walaupun diselangi oleh sungai. Selesai. Sekalipun, mana sah juga mengikut. Bila. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Sikit kita dah. Dan jika imam di dalam masjid, situ dah. Dan jika imam di dalam masjid, ni masalah yang ketiga. Ada 4 masalah tadi tu, imam dengan makmum dalam masjid. Dua-dua dalam masjid, satu masalah, selesai lah. Tu lebih pada 300 hasta tak ada masalah, pasal dua-dua dalam masjid. Satu lagi, tadi ni tu imam dalam surau, binaan yang lain, ataupun pada padang yang lapang. Tu selesai dah, tak sah, kita baca. Ni masalah yang ketiga, dia ada 4 kelakuan yang ketiga. Mana kelakuan ketiga ni? Jika imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid. Ni beda. Tu imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Tu masalah ketiga, kelakuan ketiga. Atau makmum di dalam masjid dan imam di luar masjid. Ini kelakuan yang keempat. Ada 4 kelakuan lah. Satu, imam dengan makmum dalam masjid kedua-dua. Kita ulang sikit. Yang kedua, sama-sama dalam masjid. Yang pertama, imam dan makmum. Yang kedua, imam dan makmum kedua-duanya bukan di dalam masjid. Yang ketiganya, tu imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Yang keempatnya, makmum di dalam masjid, imam di luar masjid. Itu 4 kelakuan. Baik. Tengok. Adapun kelakuan yang ketiga dengan keempat ni mana? Imam dalam masjid, makmum di luar masjid, ataupun makmum di dalam masjid, imam di luar masjid ni, maka 2 kelakuan ini, 2 kelakuan yang terakhir di 3 dengan 4 tu, satu hukumnya. Apa makna satu hukum? Semacam hukum dia. Tu makna satu hukum, mana sama hukum dia, semacam hukum dia. Tu imam dalam masjid ataupun ke makmum dalam masjid ke, ataupun tu imam luar masjid ke, makmum luar masjid ke, sama hukum dia. Semacam hukum, makna satu hukum. Iaitu, apa dia hukum dia? Iaitu, tu. Bahawa jangan lebih daripada 300 hasta. 300 hasta antara tepi masjid. Antara tepi masjid dan antara orang yang sembahyang di luarnya. Orang tu kena pada imam atau makmum, tak kira lah. Yang dia, maksud dia tak ukur macam ni. Ni masjid yang besar macam tu, masjid, kita kata ni masjid. Tu imam duduk ujung ni, ujung masjid ni. Tu imam duduk di hujung ni. Kita sembahyang di sebelah sini. Maksud dia, tu imam duduk di dinding yang masjid yang sebelah sini. Kita sembahyang belah sini. Dia bukan kira daripada imam ke orang yang di luar masjid. Tak. Dia kira daripada tepi masjid tu. Daripada dinding masjid yang sebelah luar. Dinding masjid ni, dinding masjid. Tu imam sembahyang sini ni. Sini imam. Dia tak kira daripada tu imam ni ke makmum yang di luar ni. Tapi dia kira daripada dinding ni. Dinding masjid. Dinding belah mana? Dia dinding batau tu dia besar sikit. Besar tu batau dia tebal sikit. Ni belah dalam. Ni belah luar. Dia kira daripada had sebelah luar ni. Dari sebelah luar ni ke makmum ni, daripada ujung tepi masjid yang sebelah luar ni ke makmum ni, jangan lebih 300 hasta. Pasal apa? Di sini dia tak kira. Adapun ini yang dalam masjid tu, imam duduk tang depan tu, dia tak kira. Pasal ulama kata kerana bahawasanya masjid ni sekaliannya seperti satu. Maksudnya seperti satu. Mana seperti satu, juzuk yang satu. Kalau tu imam duduk datang mana pun, di sini ke, di sini ke, di sini ke, di sini. Kalau kita sembahyang sebelah sini, boleh kita duduk di luar masjid, dia akan kira di tepi hujung masjid ni. Kalau tu imam duduk di depan sekali, di depan, kita sembahyang di luar masjid yang di belakang, dia bukan kira daripada imam ke makmum ni, dia kira daripada akhir belakang masjid ni, tahu mana? Daripada belakang masjid ni, dinding ujung masjid ni ke makmum tu. Jangan bagi ada 300 hasta. Faham tu? Gitu. 300 hasta. Jangan bagi lebih 300 hasta antara ujung masjid dengan dinding. Tuan-tuan, bab ni sikit dong saya kita nak buat kita apa? Sambil menyambil dia. Sambil menyambil. Kalau bab masalah sembahyang jemaah ni, benda perkara yang bersangkut dengan sembahyang jemaah ni, saya nak saran kepada tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan cari satu kitab yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Lubuk Tapah.
Dia tajuk kitab dia tu dia tulis pedoman sembahyang jemaah. Mudah ya tajuk dia tu, pedoman sembahyang jemaah. Tapi saya tengok pasal tak ada yang dirumikan lagi, tak tahu lah, takut saya tak pernah berjumpa. Tapi yang jauhi lah pedoman sembahyang jemaah. Mana-mana masjid saya nampak patutlah mengaji, belajar bagi reti hukum yang ada dalam kitab. Kitab tu tak tebal sangat, lebih kurang dalam berapa puluh muka surat, 40 kot. Kalau tak silap ingatlah 40 muka surat saja. Taklah tebal sangat. 40 muka surat saja, lebih kurang lah. 40 muka surat. Jadi lebih kurang lah 40 muka surat. Jadi ala kuliahnya patutlah mengaji bagi reti. Kerana apa? Kerana kita dah buat perkara ni hari-hari. Imam masalah jemaah ni, pedoman kepada sembahyang jemaah. Kalau kita buat lagu ni, adakah kita dapat pahala jemaah? Tak dapat pahala jemaah. Kadang-kadang tak semestinya orang yang mai jemaah dia akan dapat pahala jemaah. Banyak sangat perkara yang bila kita buat, kita ikut niat, ikut tu imam apa semua, tapi bila kita buat perkara tu boleh ulama kata hukum dia makruh. Ada kadang-kadang dia haram tapi tak membatalkan sembahyang, tapi menafikan fadilat jemaah. Tak dapat 27, rugilah. Rugi kita. Jadi kita patut dia mengaji. Mana-mana kitab ni patut kita mengaji. Mana-mana masjid kitab yang bersangkutan tentang pasal kita ni ahli jemaah, kena reti buat jemaah. Itu jadi fardu ain dah bagi kita tu. Walaupun jemaah tu hukum dia fardu kifayah, tapi belajar tentang jemaah untuk kita nak sempurnakan jemaah kita tu, hukum dia jadi fardu ain, bukan fardu kifayah tu. Gitu. Hukum sembahyang jemaah tu itu fardu kifayah. Wallahu a'lam. Maka dikira daripada hujung masjid, hujung yang sebelah luar. Kerana dinding masjid batau tu terbaik juga. Dengan plaster tu ada kot sekaki, kita kata satu kaki 12 inci. Ini belah dalam masjid. Dia bukan kira daripada belah dalam ni. Dia kira di yang hujung yang sebelah luar ni ke orang atau makmum atau tu imam yang duduk di luar masjid. Kerana hukum dia sama. Kalau seorang sembahyang dalam masjid, di sini, dia tak kira daripada sini, tapi dia kira daripada hujung sini ke makmum tu tadi, ataupun ke orang yang sembahyang ke dan di luar masjid tu, jangan bagi ada 3 tu hasta. Lepas tu dia kata, dia sebut lagu tu, ibarat dia dalam parti dia tu. Tu dia kata, bahawa jangan lebih. Bahawa jangan lebih daripada 300 hasta antara tepi masjid. Tepi masjid ni tepi yang dini yang sebelah luar. Dan antara orang yang sembahyang di luar masjid. Sama ada orang yang di luar masjid tu imam atau makmum. Tengoklah, kalau imam dalam masjid, makmum lah yang di luar masjid tu. Kalau tok makmum dalam masjid, tu imam lah yang duduk di luar masjid. Tu maknanya. Gitu. Dan lagi kata dia, dan lagi jangan ada dinding antara keduanya. Lagi ni maknanya syarat yang kedua lah. Satunya jangan lebih. Dan lagi atau mana ni? Atau kita bahawa jangan lebih. Atau pada kata bahawa jangan. Iaitu bahawa tu. Atau pada kata jangan tu. Bahawa jangan ada dinding antara keduanya. Kena kait dia, jangan ada dinding tu masjid ke, anda nak kena buang ke dinding masjid tu, tak, maksud dia gini. Kena kait sikit di bawah tu. Di bawah jangan ada dinding tu. Jangan ada dinding antara keduanya. Maksudnya dinding jika kena kait, jika tiada pintu. Tiada pintu yang terbuka. Kalau ada dinding, tak apa. Tapi ada dinding, okey. Kalau ada dinding, tak apa. Sebab masalah dinding tu, dia kata jangan ada dinding. Tak, mesti tak ada dinding. Tak. Boleh ada dinding. Tapi mesti ada pintu yang terbuka. Kait gitu. Jangan ada dinding. Dinding yang mana? Yang jangan ni. Jika tiada ada pintu yang terbuka. Kait macam tu. Dinding yang tiada ada pintu yang terbuka. Antara keduanya. Kedua mana? Imam dan makmum. Tetapi istidrak bagi kata jangan. Jika ada pada dinding itu pintu. Jangan baca penat lo, panuntol. Pintu. Buah baris. Saya baca penat lo. Dan berdiri seorang bebetulan pintu.
Jawab pada kata jika, nescaya sah mengikutnya, mengikut seorang yang berbetulan dengan pintu. Sah lah. Ikut orang yang berbetulan dengan pintu tadi. Kerana orang yang berdiri berbetulan pintu tu seperti imam dah. Seperti imam. Kena faham nak ibarat kita. Kadang-kadang orang kita ni, dia adu berani. Dia ibarat orang tak faham mana pun. Tapi dia ada adu berani. Baca kitab syarah pam. Ibarat luruh. Kadang-kadang kalau kita tengok Allah kebanyakan. Kadang-kadang ibarat tu luruh. Tapi dia syarah boleh. Orang kita tu dia advance lah tu. No? Dia ibarat kitab tu luruh. Tapi dia syarah boleh. No? Dia boleh syarah tu. Kita kemas dia boleh. Syarah boleh. Kita kadang-kadang dia lari satu ayat. Kadang-kadang dia luruh satu ayat. Dia pening satu ayat. Kita tak boleh. Maksudnya masalah tu, dapat kita tak jumpa masalah, kita tak jumpa hukum lah. Tapi mereka syarah boleh. Masalah ibarat kita ni kena bagi faham, kena bagi elok. Nak baca kita tu. Ya. Dan berdiri seorang berbetulan dengan pintu. Jadi masalah orang yang berdiri dengan pintu tu, mana sah kita, sah mengikutnya, mengikut orang yang berdiri dengan pintu. Pasal apa sah? Kerana ulama kata bahawa seorang yang berdiri berbetulan dengan pintu tu seperti imam. Faham? Seperti imam. Dia bukan tok imam. Tapi dia ni seperti imam. Imam bagi siapa ni? Seperti imam bagi orang ataupun bagi mereka yang di belakang dia. Dan di kiri kanan dia tu. Dia tu seperti tok imam. Apa makna seperti tok imam? Dengan makna kata, dia ni kita tak boleh dahulu perbuatan daripada dia. Itu makna. Kalau kita tak nampak tok imam, tak dengar suara tok imam, maksudnya kita berpandu dia lah sebagai tok imam kita. Tapi bukan dengan niat ikut dia kerana tok imam dia di depan, kerana dia ni jadi makmum pada imam depan. Maka bila dia rokok, baru kita boleh rokok. Selagi mana dia tak boleh, dia tak rokok, jangan kita rokok. Kerana bila kita rokok dulu pada dia, hukum dia haram. Kerana apa? Kita mendahului pada tok imam satu rukun, hukum dia haram. Kalau sengaja. Tapi tak membatalkan sembahyang. Pi dua rukun, haram serta batal. Gitu. Kalau kita terkemudian pada tok imam satu rukun, tak haram. Kalau kemudian hukum dia makruh. Dua rukun terkemudian pada tok imam tak ada sebab, baru batal. Gitu. Itu beza tu. Dia ni seperti tok imam. Seperti pada pihak mana? Pada pihak kita tak boleh dahulu perbuatan daripada dia. Tapi jangan niat ikut dia, kerana dia juga makmum kepada tok imam di depan. Kerana syarat nak jadi tok imam ni, dia jangan dia tu makmum kepada orang lain. Tu baru boleh. Kerana ibarat kita ni macam dalam Tuan Guru kata, kullu lafdin, ni kaedah lah, lahu makna. Tiap-tiap lafaz tu ada makna. Sebab tu dan pun dalam kitab-kitab ni, baik ibarat kita Arab ke, kita Jawi ke, kita tak boleh buang kalau tak ada pasal. Dan kita tak boleh, kerana bila kita buang, kita tak akan dapat masalah daripada ibarat tu. Kadang-kadang dia jadi istinah, kadang-kadang dia jadi atau tak apalah, kadang-kadang jadi hal, kadang-kadang macam-macam lah. Wow ni, kadang kita ni kita nak buat mula tak boleh. Gitu. Sahlah mengikutnya. Demikian lagi orang yang di belakangnya. Demikian mana? Demikian orang, demikian pada kata sah. Mengikut orang yang berdiri berbetulan dengan pintu tu. Orang yang di belakangnya, di belakang seorang yang berdiri berbetulan pintu. Kita tak nampak orang yang berdiri dengan pintu tu, tapi kita nampak orang yang di belakang dia. Sama lah hukum dia. Maka dia ni seperti tu imam lah bagi kita. Dan yang di sisinya, mana di rusuk dia, di tepi dia, yang dan di sisinya, sah juga kita ikut. Walaupun kita tak nampak orang yang berdiri pintu, tapi kita nampak orang yang di sisi orang yang berdiri berbetulan dengan pintu, kita ikutlah yang di sisi ke, yang di belakang dia ke, maka hukum dia sah. Maka wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu taala. Jadilah tuan-tuan,
Dan bersyarat dan bermula syarat yang kelimanya bahawa jangan menyalahi akan imam pada sunat yang jahat bersalahan. InsyaAllah malam esok kita bahas semula ni. Nah, masalah ni. Jadi masalah ni pun banyak juga pembahasan kerana baru baru berlaku ni. Nah, kadang-kadang tu imam bila dia naik dia tertinggal apa? Tahiyat awal. Bila dia tinggal tahiyat awal, makmum tak berdiri, dia terus berdiri. Bila dia terus berdiri, makmum tak berdiri, makmum duduk tahiyat awal. Lepas tu panggil tu imam turun, tu imam pun turun balik. Ni masalah yang berlaku macam-macam. Masalah berlaku lagu mana keadaan dia, bagaimana ketika dia. InsyaAllah kita bahas semula malam esok. Wallahu a'lam. Itu jadilah yang baik tu daripada Allah Ta'ala. Salah silap daripada kelemahan di saya. Saya mohon maaf pada tuan-tuan. Malam esok kita mula awal sikit lah. Abang Reno, pasal apa? Pasal malam ni tadi saat saya ada ceramah maulid untuk sekolah Tengku Bendahara. Jadi ada ceramah maulid dengan mereka buat baca ayat Yasin lepas pada maghrib tadi. Lepas tu pukul 8 tengah saya ceramah sampai pukul 9 tak sat. Ni sambung dengan tuan-tuan pula. Habis selesai dah. Ni ada lagi satu majlis lagi ni. Ni hak yang di tempat saya lah, di pondok saya ni. Ni habis ni insya-Allah malam ni. Wallahu a'lam. Dia yang baik tu daripada Allah Ta'ala. Salah dan silap tu daripada kelemahan diri saya. Moga-moga pertemuan kita dirahmati Allah. Perpisahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.